Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jiwa saya kemari, bukan untuk mencari calon isteri, tetapi untuk membawa anda semua memahami, menyelami dan mendalami tajuk bicara yang berbunyi Keberjayaan Moral Petanda Kebinasaan Moral Insan. Sekalung penghargaan saya titipkan buat Tuan Pengurusi Kehakiman Bervisi, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Hadirin hadirat yang saya kasihi, menurut Profesor Syed Hussein Alatas dalam buah fikirnya yang berjudul Daya Fikir dalam Masyarakat Membangun, keberjayaan moral merupakan satu bentuk fahaman negatif yang telah mengikis pengamalan nilai moral dalam pembentukan insan serta menghakis pembudayaan ilmu pengetahuan. Teladan tingkah laku luhur sudah tidak dijadikan fahaman, sebaliknya terus disingkir dan disisihkan. Apabila kita berbicara tentang petanda kebinasaan moral insan, kita sebenarnya perlu untuk memahami bahawa insan yang dimasukkan ialah individu yang mengamalkan nilai-nilai murni seperti amanah, bertanggungjawab, cergas dan juga mempunyai kepribadian yang mulia. Selain melihat dari sudut kemahiran, kepakaran dan pengetahuan yang dipunyai oleh individu tersebut, tuntasnya keberjayaan moral petanda kebinasaan moral insan berkehendakkan kita untuk berbicara mengenai kepentingan-kepentingan pengamalan nilai murni sebagai asas dalam pembentukan moral insan berkualiti. Hadirin sekalian, 3 kata kunci berbeza akan kita telusuri hari ini. Pertama, zaman keagungan yang perlu kita contohi. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu kita insafi. Dan yang ketiga, zaman kini yang perlu untuk kita muhasabahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pertama, zaman kegemilangan. Herodotus, yakni ahli falsafah Yunani kuno, menyatakan bahawa pengamalan nilai moral yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan, kepimpinan dan pemerintahan yang dipasakkan dengan keadilan serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi dengan warna-warna kemanusiaan merupakan suatu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dan kuku, semua itu perlu untuk sama dipacu bagi membina moral insan yang jitu. Buktinya, pernahkah kita terfikir bagaimana kebangkitan kerajaan Turki Osmaniyah misalnya adalah disebabkan masyarakat Islam ketika itu mempunyai semangat kecintaan dan penghayatan tinggi terhadap setiap baik-baik ilmu yang dipelajari, hinggakan kota Cordova dan kota Andalusia diangkat menjadi pusat perkembangan ilmu sejagat yang disegani dan dihormati. Lantaran menyedari akan hakikat ini, pelbagai rancangan telah direncana seperti pelan induk pembangunan pendidikan dan usaha untuk membangunkan pusat-pusat kemahiran seperti kolej vokasional dan institut pelatihan perindustrian. Kesemuanya dilaksanakan bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan dalam arus keilmuan. Hari ini, ilmu telah kita miliki. Persoalannya, adakah ia sudah diaplikasi selaras dengan apa yang kita pelajari? Kedua, zaman kejatuhan yang perlu kita insafi. Pernahkah kita menyedari bahawa jatuh dan bangunnya sebuah tamadun ditunjangi oleh aspek kepribadian yang dimiliki oleh masyarakatnya? Dari corak pemerintahan seorang raja hinggalah kepada pensayaan seorang hamba, daripada kejujuran seorang pemimpin hinggalah kepatuhan kelompok yang dipimpin. Kesemuanya perlu menjadikan nilai murni dan integriti sebagai asas jati diri. Tahukah anda suatu ketika dahulu Eropah berada dalam keadaan zaman gelap? Masyarakat zaman gelap hidup dalam keadaan mundur dan merosot dalam politik, ekonomi dan sosial. Hal ini kerana mereka hanya bergantung kepada pihak gereja dan tidak berusaha untuk memajukan diri dan keluar dari permasalahan yang dialami. Malahan, masyarakat ketika itu mengalami keruntuhan moral. Contohnya, para petani ditindas oleh tuan tanah yang kononnya memberikan perlindungan kepada mereka. Petani yang tidak berkemampuan bayar cukai perlu menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Namun, muncul zaman kebangkitan apabila mereka menyedari akan kepentingan penghayatan dan amal ilmu dalam kehidupan. Akhirnya, masyarakat Eropah bangkit dan maju sehingga ke hari ini. Realiti di Malaysia pada hari ini terlalu kelihatan. Pencapaian akademik sememangnya diagung-agungkan, namun sayang 1000 kali sayang kerana pendidikan dan pengamalan akhlak diabaikan. Buktinya, statistik menunjukkan 68% murid-murid yang memasuki alam menengah tidak menunjukkan nilai murni yang sepatutnya mereka tonjolkan hasil daripada didikan sekolah rendah. Mengapa hal ini berlaku? Hal ini disebabkan mereka hanya ditekankan mengenai kepentingan jumlah grade A dalam peperiksaan dan mereka sekadar mengetahui kewujudan nilai murni tetapi tidak diamalkan dan diberikan penekanan sebagaimana tekanan kepada peperiksaan UPSR.
Maka tidak hairanlah sekiranya banyak isu seperti murid membuli, memeras ugut di sekolah, budaya samsing dan lain-lain terpapang di dada akhbar. Hadirin sekalian, ketiga, kita perlu bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Dunia pada hari ini sememangnya diakui hebat dari segi pembangunan materialnya dan persaingan untuk mendapatkan kekayaan berlaku di mana-mana sahaja. Namun, adakah kita layak dikatakan berjaya membentuk modal insan bermutu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan sekiranya pengamalan nilai murni dan moral sudah tidak sama diadun? Berjayakah kita sekiranya melahirkan tentera gagah pada fizikalnya namun kering kontang pada akhlaknya? Berjayakah kita sekiranya setiap tahun jumlah pemegang ijazah meningkat sebagaimana meningkatnya jumlah kelahiran anak luar nikah? Banggahkah kita melahirkan ribuan tenaga pakar namun akhlaknya entah ke mana? Dari isu buli di sekolah hinggalah isu pelajar IPT mati distreka oleh kawan sendiri. Adakah ini yang kita bangga-banggakan? Rumusnya, dunia pada hari ini sudah penat menyaksikan masalah gejala sosial yang semakin melarat. Masalah seperti seks bebas sudah dijadikan adat, gejala dadah sudah menjadi norma. Untuk menjadi hebat, ilmu sudah tidak lagi diangkat, malahan rasuah yang menjadi syarat. Adakah kita hanya perlu melihat atau sebenarnya ia perlu segera diubat? Sudah tiba masanya untuk kita letakkan satu matlamat dalam kepelbagaian budaya masyarakat bahawa berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Semoga kesedaran kita hari ini dapat memberikan ruang dan peluang kepada generasi masa depan untuk hidup dalam suasana harmoni penuh dengan nilai murni. Tidak mengapa kehilangan Ferrari, tetapi jangan sekali kehilangan budi pekerti. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.